Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sahibus samahah Profesor Datuk Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin, Mufti Negeri Perlis. Yang dihormati Deputy Commissioner Polis DCP Datuk Surina Saad, Ketua Polis Negeri Perlis. Yang dihormati Senior Assistant Commissioner Tuan Badrul Hisham bin Baharudin, Timbalan Ketua Polis Perlis. Sahibul Fadilah Ustaz Tajuh Urus bin Abdul Halim, Timbalan Mufti Negeri Perlis. Yang dihormati Ketua-Ketua Jabatan PDRM, Ketua-Ketua Polis Daerah, para pegawai dan staf Jabatan Mufti Negeri Perlis, semua pegawai kanan polis, pegawai rendah polis dan pegawai awam PDRM kontingen Perlis. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya pada pagi ini dapat kita bertemu di dewan yang cukup indah ini untuk kita mengadakan sesi ziarah Jabatan Mufti bersama dengan IPK Perlis, Kanga Perlis. Jadi tuan-tuan, datuk, tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum daripada kita membicarakan masuk dengan lebih mendalam ataupun sebagai mukaddimah bagi tajuk pada pagi ini, iaitu berkenaan dengan pemantapan integriti mendepani cabaran madani, ingin saya memperkenalkan serba sedikit berkenaan dengan Jabatan Mufti Negeri Perlis. Datuk, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Jabatan Mufti adalah salah satu daripada jabatan kerajaan yang mana ia menguruskan berkenaan dengan hukum dan juga fatwa berkenaan dengan agama. Dan sahibus samahah Datuk Mufti kita adalah individu yang penting, yang paling penting di dalam menentukan dasar hukum di negeri kita ini, iaitu hukum agama, yang mana beliau adalah penasihat kepada raja kita, tuanku Raja Perlis kita, yang sebagai ketua agama berkenaan dengan hukum-hukum di negeri Perlis ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan Jabatan Mufti Negeri Perlis, di Jabatan Mufti kita ada beberapa bahagian untuk makluman kita semua, iaitu yang pertamanya adalah bahagian pentadbiran dan juga kewangan. Ini adalah bahagian yang menguruskan berkenaan dengan urus takbir pejabat mufti kita lah. Bahagian yang kedua adalah bahagian fatwa. Bahagian fatwa ini adalah bahagian yang core di dalam Jabatan Mufti Negeri Perlis, iaitu ia adalah suatu bahagian yang menguruskan berkenaan dengan pengeluaran hukum dan juga fatwa berkenaan dengan kajian-kajian hukum dan sebagainya. Jadi di bawah bahagian fatwa ini kita ada satu badan yang khusus dalam mengeluarkan fatwa-fatwa di negeri Perlis ini, iaitu Ahli Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Perlis yang terdiri daripada 15 orang anggota yang diketuai oleh sahibus samahah Datuk Mufti kita. Jadi segala fatwa yang dikeluarkan di negeri Perlis ini adalah hasil perbincangan ataupun mesyuarat yang telah diputuskan daripada AJK Fatwa Negeri kita, dan ia mendapat perkenan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Pemerintah Negeri Perlis. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang seterusnya adalah di Jabatan Mufti kita ada bahagian falak dan juga pengajaran. Kalau dalam menentukan berkenaan dengan hilal, ru'yatul hilal, iaitu berkenaan dengan penentuan anak bulan, ini adalah di bawah bahagian falak. Pada masa yang sama, bahagian falak dan juga pengajaran ini menguruskan berkenaan dengan tauliah
mengajar di negeri Perlis ini. Jadi bahagian inilah yang menguruskan berkenaan dengan tauliah guru-guru agama di negeri Perlis ini. Seterusnya tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahagian yang seterusnya adalah bahagian maktabah dan juga penerbitan. Bersama kita ada bawa beberapa buku dan juga daripada terbitan Jabatan Mufti Negeri Perlis. Antaranya ada flip card Perlis Berzikir, yang mana bahagian ini adalah tugasnya adalah untuk menerbitkan bahan-bahan ilmiah, dan pada masa yang sama sebelum daripada itu adalah bahagian ini bertanggungjawab dalam nak melihat kembali ataupun untuk menyemak bahan-bahan terbitan tersebut sebelum ia dicetak untuk bacaan umum. Dan pada masa yang sama kita ada website Jabatan Mufti Negeri Perlis, dan ia diuruskan oleh bahagian maktabah dan penerbitan ini. Dan bahagian yang terakhir tuan-tuan adalah bahagian isnad dan juga mubaligh, iaitu bahagian ini menguruskan berkenaan dengan kursus, seminar, program-program wanita dan juga program-program agama yang dilaksanakan di jabatan-jabatan kerajaan. Maknanya di sini kalau ada program-program yang akan dilakukan di jabatan-jabatan kerajaan, maka ia diuruskan oleh unit Institut Sunnah dan Irsyad ataupun dinamakan sebagai isnad dan juga mubaligh, Jabatan Mufti Negeri Perlis. Tuan-tuan, datuk tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanpa memanjangkan lagi bicara, kita akan terus kepada tajuk perbincangan yang kita tunggu-tunggu pada pagi ini. Baik. Tajuk kita pada pagi ini adalah pemantapan integriti mendepani cabaran madani. Sesuai dengan situasi sekarang, kita sering mendengar perkataan madani itu. Kalau kita buka radio, kita buka televisyen, kita melalui internet, perkataan madani itu telah menjadi sesuatu yang biasa sejak 2-3 bulan ini. Lebihlah 4 bulan kebelakangan ini. Jadi dalam kita nak memahami ataupun menghuraikan berkenaan dengan tajuk pada pagi ini, kita nak tengok apakah yang dimaksudkan dengan madani itu. Sebab madani ini dia asal dia daripada perkataan bahasa Arab. Dulu dia ada Datuk Hadari, sekarang sudah madani. Jadi bila kita duk dengar madani, madani salam, madani dan sebagainya, Malaysia madani dan sebagainya, apakah yang dimaksudkan dengan madani itu untuk kita lebih faham secara lebih jelas berkenaan dengan konsep madani itu sendiri. Jadi saya dengan segala hormatnya mempersilakan sahib bersamaha Datuk Mufti untuk membicarakan berkenaan dengan madani sebagai mukaddimahnya. Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Mengurusi Ustaz Wafiq yang saya kasihi, sahabat saya juga DCP Datuk Surina Saad yang kami ni kira kawan lah, Datuk. Dan juga sahabat saya jugalah CAC Badrul Hisham bin Badruddin, Timbalan Ketua Polis, juga kepada semua ketua-ketua jabatan PDRM, pada ketua-ketua polis daerah dan kepada pegawai polis, tak lupa pada timbalan saya Sahibul Fadilah Ustaz Tajul Urus, dan juga semua ustaz-ustaz daripada ataupun pegawai-pegawai Jabatan Mufti yang hadir. Tadi saya tanya Ustaz Wafiq, tajuk apa hari ini? Madani. Tuan-tuan yang mendengar di jabatan ini dan juga penonton, saya akan jawab soalan tentang madani ini dalam kerangka akademik ataupun dalam kerangka ilmiah.
Bukan dalam kerangka saya nak pleasekan kerajaan semasa ke ataupun tak. Jadi tuan-tuan mendengar, tuan-tuan tak salah. Kalau saya kritik pun tuan-tuan tak salah, saya sokong pun tuan-tuan tak salah. Saya di atas fakta perbincangan saja. Sebelum ni, tadi saya nak datang ni, ada 2 orang hantar surat ke Jabatan Mufti kerana nak ubah nama dia. Nama dia something, saya tak mau sebut, dia nak ubah. Alasan dia nak ubah nama, kerana bila dia nak ubah nama, biasanya dia akan minta sokongan daripada Jabatan Mufti. Alasan mereka nak ubah nama, dua-dua orang tu sama, mungkin adik-beradik lah. Saya suruh pegawai untuk tengok dan saya telah buat nota tu. Alasan dia nak ubah nama adalah kerana dia kata nama dia tu telah menyebabkan hantu kacau. Lebih kurang begitulah, maksud mendapat gangguan makhluk halus kerana nama tu. Jadi saya dah komen sikit di situ. Saya cadanglah, bukan pasal isu tu, saya cadanglah kok dia nak nama yang cantik sikit. Tapi nama tu nama dia lah, tapi dia nak ubah disebabkan itu. Kenapa saya sebut cerita yang baru saja berlaku ni? Kerana saya nak sebut tentang demikianlah bagi setiap kerajaan yang datang, mereka mempunyai slogan-slogan yang baru. Dia slogan-slogan ni kalau orang tanya, orang akademik ataupun tanya mufti, suruh pergi cari dalil untuk kerajaan dan seumpamanya, saya bukan ke arah itulah. Saya akan cakap secara umum hal-hal itu. Yang pertama ialah sesuatu pemerintah bila datang, mereka tentu nak sesuatu benda yang boleh dapat rakyat tahu dia nak ke mana. Okeylah juga. Dulu kita ada bersih cekap amanah zaman Tun Mahathir awal dulu. Kemudian datang zaman kemudian bersih cekap amanah dah kurang sikit, mari wawasan 2020. Kemudian masa tu Datuk Seri Anwar Ibrahim masuk ke dalam kerajaan, timbul penerapan nilai-nilai Islam. Ini zaman fenomena zaman Tun Mahathir. Mari zaman Tun Abdullah bin Ahmad Badawi ataupun masa tu Datuk Seri Abdullah di sebagai PM, timbul satu slogan yang agak kontroversi, iaitu Islam Hadari. Sampai orang buat bergurau kalau malaikat tanya ni apa agama kamu, Islam Hadari. Tentu dah orang Malaysia. Sampai ada orang buat main. Timbul kontroversi, sesuaikah perkataan Islam Hadari ataupun sebenarnya Hadarah Islamiah atau Insan Hadari? Juga kontroversi. Tetapi nama dipilih oleh orang politik. Konten tu saya lihat diisi oleh tokoh-tokoh yang mengisi lah, buatlah konten Islam Hadari. Kemudian bila datang zaman Datuk Najib, mari wasatiyah. Buatlah wasatiyah. Kalau kita tengok konten Islam Hadari dan wasatiyah, taklah lari banyak, lebih kurang itu. Nama baru. Sebab apa nama baru? Pasal orang baru. Mari zaman habis tu Datuk Najib turun, mari pula zaman Tun Mahathir kali kedua. Kali kedua Tun Mahathir kelihatan tak ada slogan. Tak ada slogan. Tun Mahathir dah abang, yalah duit hilang lah apa semua, tak ada nak datang slogan. Tapi Menteri Agama ketika itu Datuk Seri Mujahid keluarkan tentang rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin, macam-macam cakap. Ada yang pro and con. Bukan pada perkataan itu, bagaimana ia ditafsirkan. Sebelum ni bersih cakap amanah, tak apa kata satu slogan. Wasatiyah maksud moderate. Islam yang moderate. Mungkin masa tu ada ekstremism ke apa, timbul idea tentang moderate. Mari slogan rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin, phrase tu, ayat perkataan itu di dalam Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak hantar engkau melainkan rahmatan lil alamin, rahmat untuk sekalian alam. Kan?
Blessing for all worlds. Rahmat untuk sekalian alam. Tapi orang tak argue tentang slogan tu. Orang argue tentang macam mana ia dipahami. Adakah dia dipahami daripada sisi politik ataupun dia dipahami daripada sisi memang rahmatul alamin. Tak apalah, saya tak mau timbul isu tu. Kemudian datang pada zaman selepas daripada itu, Tan Sri Mahyudin, saya tak ingat, saya tak ada slogan kot. Ada. Tak apalah, lepas tu datang tak apa banyak slogan yang kita dengar. Datang pada semula Datuk Seri Anwar Ibrahim, semula dalam kerajaan, kita dengar semula tentang masyarakat madani. Perkataan masyarakat madani ni dari segi rekod, kita pernah dengar zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim berada di dalam kerajaan dulu, telah timbul perkataan masyarakat madani. Masa itu Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai timbalan Perdana Menteri. Sekarang datang balik perkataan masyarakat madani. Semua orang tanya saya, huraikan masyarakat madani dalam Quran. Kerana ramai orang Melayu, dia dengar bunyi Arab saja, dia kata yang ni mesti main daripada Quran dan hadis. Tak semesti. Penyanyi Arab yang menyanyi lagu cinta pun dalam lagu Arab juga, dalam bahasa Arab juga. Tapi tak apa, perkataan madani orang Melayu pernah dengar, orang Islam pernah dengar. Pasal apa? Tempat lain kita ada Quran Makki, Quran Madani. Quran peringkat Mekah, Quran peringkat Madinah. Tu Madani. Kan? Surah Makkiyah, surah Madaniyah. Surah peringkat Mekah, surah peringkat Madinah. Dulu masa awal perkataan madani dikeluarkan, orang faham madani dengan maksud yang nak dikeluarkan itu civil society, masyarakat sivil. Kemudian sekarang Datuk Seri Anwar bercakap tentang masyarakat madani. Saya ketika perjumpaan saya dengan beliau secara peribadi pun beliau sebut juga tentang masyarakat madani ini. Orang tanya apa maksud masyarakat madani? Saya tak tahu. Kena tanya orang yang cakap lah, apa maksudnya. Kalau tanya kita dalam Islam apa itu masyarakat madani, tak ada lah jawapan dalam Islam apa itu masyarakat madani. Ia adalah istilah yang digunakan oleh orang yang bercakap. Kerana ia bukan kalau istilah Quran, kalau ditanya fiqh, perkataan fiqh, ada lah. Apa maksud kerana ada dalam Quran. Rahmatan lil alamin hari itu, ada lah pasal ada dalam Quran. Masyarakat madani tidak ada dalam Quran, tapi tak bercanggah dengan Quran. Cuma nak tahu apa yang orang itu maksudkan. Dalam konteks ni, apa yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri kita, apa yang dia maksudkan. Kalau dia maksudkan masyarakat madani ialah masyarakat sivil ataupun masyarakat apa yang dia nak ada ciri itu, ciri ini, integriti, kejujuran apa, itu dia maksudkan, dia akan berikan ciri-ciri itu pada kita. Saya pada sisi pandang saya, kebanyakan asas negara ini telah pun ada dalam perlembagaan kita dan telah pun ada tata kerja dah dan tata kelola lah di dalam sistem kerajaan kita. Dah ada. Cumanya apabila seseorang pemimpin tu datang, dia mungkin nak buat penegasan tertentu disebabkan masalah tertentu yang dia lihat pada zaman dia. Jadi dia tegaskan, kalau kata pemimpin di satu masyarakat yang berintegriti, telus, tidak rasuah, ia satu slogan yang baik dan satu penekanan yang baik. Tetapi semua itu dah ada dalam sistem kita. Rasuah, kena integriti, tata kelola, carta perolehan, nak buat program hari ini pun ada sistem, semua dah ada. Mungkin peranan pemimpin itu ialah mengangkat balik semangat-semangat itu. Boleh dibubuh dalam perkataan masyarakat madani, boleh juga dalam masyarakat yang lain, apa saja tidak penting bagi saya. Yang penting apa maksud pemimpin ketika dia mengeluarkan perkataan itu. Saya tidak ada soal pro ataupun kon. Saya setuju ya masyarakat madani, saya setuju. Jika maksudnya bagus. Dan saya percaya tentu dah maksudnya bagus.
So kita sebagai penjawat awam, bila kerajaan kata masyarakat madani, itu adalah slogan dia. Kita sebutlah masyarakat madani seperti mana polis, macam polis ada slogan dia. Itulah slogan dia. Mari pimpinan yang lain dia bawa slogan baru, kita follow lah slogan tu. Cuma saya tak berminat, saya tidak berminat. Saya jujur je dengan kerajaan walaupun saya baik dengan semua Perdana Menteri. Saya jujur. Saya rasa golongan agama dia tak perlulah pergi terlalu lebih daripada orang politik itu sendiri. Dulu buat institusi Islam hadari, macam-macam. Sekarang pun dah datang kerajaan lain, bajet tu pun dah habis. Mari nak kena buat institusi masyarakat madani pula. So ini saya rasa tidak akademik. Akademiknya peranan orang mungkin ahli ilmiah membantu kerajaan meletakkan asas masyarakat madani yang dia nak tu. Kita kena tanya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri apa idea dia, dan kita mesti letakkan dalam wording yang betul. Dan beliau pun seorang tokoh, saya tak nafikan, wording untuk membantu beliau supaya benda tu jadi jelas macam mana blueprint dia untuk buat idea masyarakat yang dia nak itu. Sehingga blueprint tu keluar dan bagi tahu kita ini 1, 2, 3 perkara yang dikendaki dan ini ke arah pelaksanaannya, maka itulah maksud masyarakat madani dalam konteks Malaysia. Saya rasa dia belum keluar lagi, akan keluar kemudian, dan saya tak boleh bagi tolong wakilkan dia apa maksud masyarakat madani. Cuma setakat yang saya dengar melalui pembentangan dan seumpamanya, beliau menekankan soal ketelusan, kejujuran, tata kelola yang baik, mengatasi ketirisan, keadilan untuk semua. Dan ini semua ciri-ciri saya rasa mana saja pemimpin yang baik, mereka akan menekankan ciri-ciri yang sama. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Sahibus Samah atas penerangan berkenaan dengan definisi ataupun makna madani yang dapat kita ambil apa panduan dalam kita lebih nak mengenal apakah itu makna madani tersebut. Baik. Jadi Datuk, apabila Datuk memperkatakan berkenaan dengan madani, slogan para pemimpin itu, jadi dalam kita nak membentuk satu masyarakat yang madani itu, jadi apa yang perlu ada, Datuk? Maksudnya ciri-ciri yang perlu ada ataupun kita katakan yang boleh diketengahkan oleh pemimpin dalam nak memastikan masyarakat madani itu yang ada integriti itu dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat seharian kita. Silakan. Okay, terima kasih. Tuan-tuan, para hadirin dan yang penonton sekalian, Datuk Ketua Polis, Timbalan dan semua. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, bagi tanggungjawab orang yang diberikan kuasa di atas muka bumi ini, Allah bagi simple ya. Tapi dia punya maksudnya ataupun huraiannya panjang. Benda yang selalu kita sebut, Allah kata allazina immakkannahum fil ard aqamus salah wa atauz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul. Orang-orang yang kami berikan kedudukan, tempatkan mereka di muka bumi, bagi kuasa pada mereka. Aqamus salah, yang pertama mereka mendirikan salat. Maksudnya tanggungjawab spiritual. Dengan Tuhan menzahirkan salat supaya nampak masyarakat yang mendirikan salat. Wa atau zakah, menunaikan tanggungjawab harta, zakat. Wa amaru bil ma'ruf, suruh kepada benda yang ma'ruf, benda yang baik. Benda yang baik ini bukan sembahyang ya. Semua benda yang baik. Apa saja yang baik untuk manusia, tanggungjawab pemerintah. Wa nahaw 'anil munkar, dan cegah daripada mungkar. Mungkar tu bukan minum arak ya. Bukan zina saja, mungkar semua saja benda yang merosakkan manusia, pemerintah kena cegah. Itulah tugasan yang Tuhan berikan pada orang berkuasa. Very simple. Macam mana dia nak terjemahkan dia dalam slogan masyarakat madani ke, dalam slogan apakah dia terjemahkan. Tapi Tuhan mau yang baik kau tegakkan
Semua elemen yang baik kau tegakkan, semua elemen yang buruk kau hapuskan. Dalam konteks keselamatan, jamin supaya manusia selamat, pelihara supaya manusia tidak rosak. Itu yang Tuhan minta. Untuk itu Allah bagi banyak perkara. Allah kata, Quran kata, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah perintahkan kamu supaya kamu bagi amanah kepada yang layak. So kamu jangan lantik menteri yang tak layak, kamu jangan lantik pegawai yang tak layak, kamu jangan lantik orang yang tak layak. Allah perintah supaya kamu berikan kepada yang layak. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Bila kamu lantik dah semua yang layak, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Bila kamu berhukum di kalangan manusia, kamu hukum dengan cara yang adil. Tak ada bias, tak ada berat sebelah, tak ada perbezaan di hadapan undang-undang. Sudahlah pegawai, menteri yang layak. Yang layak ni berdasarkan tugasan lah. Yang layak. Kalau tanya saya pergi jadi menteri ekonomi, tentu saya tak layak. Saya tak boleh kata saya profesor. Saya profesor dalam bidang lain. Abu Zar, Nabi sayang kat dia. Dia minta jawatan, dia tengok Nabi bagi semua orang jawatan. Dia pula ahli ibadah kuat. Nabi minta jawatan, dia minta bukan kerana dia nak gaji. Zaman tu tak ada gaji. Tapi kerana dia rasa dia nak contribute, dia nak sumbang. Tapi Nabi kata, ya Abu Zar, innaka dha'if wa innaha amanah wa innaha yawmal qiyamah khizyun wa nadamah illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi ma alaihi fiha. Wahai Abu Zar, engkau lemah sedangkan dia adalah amanah. Dan ia pada hari kiamat kelak merupakan kerugian dan penyesalan, melainkan orang yang mengambilnya dan menunaikan haknya. Nabi tak bagi dah. Tunaikan kewajipan bagi orang, lantik yang layak, jangan lantik yang kita suka. Lepas tu hukum di kalangan manusia dengan cara yang adil. Selepas daripada itu, barulah Nabi SAW, barulah Quran kata, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula ulul amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah Allah, taatlah Rasul dan pemerintah di kalangan kamu. Ayat tu datang setelah ayat memerintahkan pemerintah lantik yang layak dan memerintah dengan cara yang adil. Dari segi sikun dia, susunan ayat. Balik tadi sedikit pada masyarakat madani. Tuan-tuan, kalau masyarakat madani itu dimaksudkan ialah masyarakat zaman Nabi. Perkataan madani itu Madinah. Perkataan masyarakat zaman Nabi, demikianlah Nabi dengan pemerintah. Nabi dalam zaman Nabi tak ada menteri. Tak ada ni menteri keselamatan dalam negeri, ni menteri pertahanan, ni menteri, tak ada. Pasal apa tak ada? Sebab zaman tu dia tak perlu macam tu. Nabi more kepada tribal system. Lebih kepada sistem yang tribal, sistem kekabilahan. Nabi duduk dalam masjid, Nabi duduk di itu orang berjumpa Nabi ataupun di mana-mana. Bila ada urusan peperangan datang, Nabi lantik Ali. Yang ni Nabi lantik orang ni, pergi. Nabi tak kata, peperangan kamu rujuk pada menteri peperangan saya. Tak ada. Tapi efektif. Sebab apa? Masyarakat perlu macam tu je ketika itu. Then zaman kemudian Abu Bakar sedikit berkembang. Zaman Umar more structured. Mula adaptasi sistem Parsi, sistem-sistem lain di dalam urus takbir. Itu mula ada chop, ada tulis hari bulan. Zaman Nabi tak ada hari bulan. Masyarakat tak perlukan. Zaman Nabi tak ada. Zaman Umar bin Khattab bila tengok orang tu hantar surat ada tahun. Itu mula tahun hijrah. Mula berbincang bila kita nak letak tahun. Tahun Nabi lahir ke? Nabi diutuskan ke? Tahun Nabi hijrah ke? Akhirnya Umar decide, okey tahun Nabi hijrah. Nak mula bulan bila?
Nabi bukan berhijrah bulan Muharram. Tapi bulan tu nak mula bila? Dalam bulan Arab. Ambil bulan Muharram. Sehingga menyebabkan orang sangka Nabi hijrah bulan Muharram. Tak, itu bulan Umar yang pilih kerana orang baru balik haji. Itu sistem. Sistem. Tapi core kepada kerajaan. Asas kepada kerajaan apa? Kejujuran tadi. Keadilan tadi. Sebab itu apabila orang Nabi wafat, Abu Bakar naik menjadi pemerintah. Apa yang Abu Bakar kata hari dia jadi pemerintah? Ayyuhan nas, wallitu alaikum walastu bi khairikum. Wahai sekalian manusia, aku dilantik menjadi pemimpin kamu, aku bukan yang terbaik di kalangan kamu. Fa in ahsantu fa'inuni. Jika aku buat betul, please help me, tolong aku. Wa in asa'tu faqawwimuni. Jika aku salah, aku silap, tolong perbetul ya. Tengok integriti. As-sidqul amanah wal kadhibu khianah. Benar itu amanah, bohong khianat. Tengok Abu Bakar dia simpulkan sebagai pemerintah yang pertama nak ganti Nabi. Ad-dha'ifu fikum qawiyyun 'indi hatta akhadha lahu haqqahu. Orang yang lemah di kalangan kamu kuat di sisi aku sehingga aku akan mempertahankan haknya. Wa qawiyyu fikum dha'ifu fa 'indi hatta akhadha minhu al-haqq. Hatta akhadha min al-haqq. Orang yang kuat di kalangan kamu lemah di sisi aku jika dia melanggar peraturan sehingga aku ambil balik hak orang lain yang dia ambil. Itu dia bagi tahu. In ata'tu Allah wa rasulahu fa'inuni wa in asaitu Allah wa rasulahu fala ta'ata li. Jika aku taat Allah dan Rasul, ikut aku. Tolong aku, jika tak, kamu tak wajib taat kepada aku. Lepas pada tu 2 tahun dia memerintah lebih. Kemudian memerintah juga Umar 10 tahun lebih teratur. Osman 12 tahun. Mula ada masalah. Masalah dalam kerajaan rupanya bukan soal individu pemerintah saja. Masalah rakyat juga. Masalah semasa juga. Masalah yang ada pada zaman Umar, masalah yang ada pada zaman Osman tak ada pada zaman Umar. Zaman Umar tak ada. Zaman Osman kerajaan mula kaya, orang ramai, orang luar masuk. Osman hadapi masalah. Pun ketika Umar tidak ada masalah, dia mati dibunuh di dalam solat. Ditikam dalam solat. Osman juga mati dibunuh. Dan juga Ali bin Abi Talib. Dan ini menunjukkan bahawasanya kerajaan ada cabaran. Kalau orang selalu sebut, ada orang sebut kita nak buat negara Islam, negara yang tak ada maksiat, tak ada arak, tak ada. Saya kata itu utopia punya negara. Tak ada. Zaman Nabi ada arak. Sebab tu ada hukum Nabi sebat orang yang minum arak. Ada sebab Nabi orang. Maksudnya tak ada masyarakat yang perfect. Tak ada salah. Kalau tidak tak payah ada polis, tak payah ada tentera. Tabiat manusia. Cuma kerajaan dan pemerintah itu bukan dia hebat dengan slogan. Dia hebat dengan bagaimana dia berjaya deal dengan masalah. Pada zamannya. Pada zamannya. Dan cabaran zaman ini itu apa? Itulah yang mesti kerajaan identifikan. Dan ubatnya itu apa? Mungkin tak sama lagi pada zaman sebelum dan tak sama pada zaman selepas. Terima kasih. Begitu yang telah diterangkan oleh Sahibus Samaha, Datuk. Ya, boleh insyaAllah. Okey, jadi kita telah mendengar berkenaan dengan ciri-ciri yang perlu ada pada masyarakat yang madani itu dan apakah yang perlu dilaksanakan oleh para pemimpin. Jadi Sahibus Samaha, Datuk Mufti minta jika ada soalan. Soalan kita bukalah kepada tuan-tuan, puan-puan sekalian untuk bertanya jika ada soalan.
Ada kot. Lepas ni kita sambung dengan soalan-soalan yang lain. Ada soalannya. Silakan tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Profesor Datuk Mufti. Saya ada satu soalan. Soalan ini berkaitan dengan kerja-kerja dan tugasan integriti kita, iaitu bagaimana untuk kita membangkitkan atau mentebikkan rasa keikhlasan dan integriti dalam diri-diri petugas yang bekerja, terutamanya kepada polis-polis kita ni. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih banyak. Soalan ini bukan saja relevan untuk polis, tapi untuk semua, termasuk saya punya kerja lah juga. Macam mana kita nak ikhlas? Orang bila masuk kerja, ada beberapa perkara. Awal-awal saya rasa semua orang pergi kerja ni, untuk kita jujur dengan kebanyakan manusia dalam dunia ni, tak ramai orang yang, kenapa awak nak kerja tertentu? Kerana saya ingin berkhidmat pada negara saya. Ada, tapi taklah berapa ramai. Betul tak? Kebanyakan basic tujuan awal dia, orang kata kerana dia nak hidup lah. Nak ada gaji, nak boleh bela anak isteri, itu asasnya. Saya tak kata salah, tapi kebanyakan orang macam tu. Bukan jarang, ada juga orang yang daripada awal dia masuk kerja, saya tak pentingkan gaji, saya pentingkan khidmat. Saya pernah jumpa ramai juga doktor, dia tak pergi kerja kat swasta. Saya tanya kenapa? Saya pentingkan, saya masih belajar dahulu, saya memang nak servis untuk rakyat. Saya boleh dapat gaji banyak pada swasta, tapi saya kerja hospital kerajaan juga, kerana itu pesan ayah saya, khidmat. Ada orang yang masuk polis, daripada kecil dia polis, kerana dia rasa dia memang nak khidmat, nak mengatasi jenayah dan seumpamanya. Ada, tapi mungkin persen dia tak banyak. Kalau saya suruh tuan-tuan angkat tangan di atas kejujuran pun susah nak angkat. Tapi saya rasa memang kebanyakan masuk kerja kerana ruang pekerjaan yang boleh memberikan kita sumber pendapatan untuk hidup. Tapi once kita dah masuk belajar, ataupun kita masuk bekerja, macam orang belajar, dia masuk bekerja. Kita masuk bekerja, kita mula mempelajari tugasan kerja kita, dan kita belajar besarnya makna tugasan ini. Setengah orang dia minta kerja, 1-2 kerja, yang mana dapat lah, dia isi borang belaka tanpa dia ada tujuan. Tapi bila dia masuk, dia ada kesedaran. Saya baca dalam Ibn Manda, Al-Imam Az-Zahabi sebut, dia kata sebahagian daripada pelajar penuntut ilmu masa awal belajar tak ikhlas, tapi bila dah masuk, ikhlas. Ikhlas tu penting. Kita masuk, kita nak dapat gaji yang halal, satu. Tapi kita tahu tugasan kita ini ada kaitan dengan memberikan khidmat kepada manusia. Dan memberikan khidmat kepada manusia itu merupakan pahala yang besar. Dan pengkhianatan pada tugasan ini ialah pengkhianatan kepada amanah yang dipikulkan di atas bebanan kita. Jadi kita keluar, jika tidak, duka cita. Kerana duka cita, takut kita ada peluang, macam orang jadi polis kan, juga yang lain jugalah, tentera, dia ada peluang untuk dapat sekurang-kurangnya pahala orang yang mati syahid bila keluar dalam tugasan.
Apatah lagi apabila bertempur dengan musuh yang merupakan musuh kepada negara dan orang, kepada umat yang duduk dalam negara juga yang majoritinya orang Islam. Keselamatan orang. Man qutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang berperang kerana nak selamatkan harta dia, dia boleh dapat pahala syahid. Ini kan pula orang yang berperang ataupun bertarung kerana nak selamatkan keselamatan awam, boleh dapat pahala syahid. Tapi kalau benda ni langsung tak ada dalam fikiran dia, aku tak kira, aku kira kerja je. Tak ada pernah kita kaitkan dengan Allah, ya Allah bagilah pahala pada aku di atas tugasan ni. Di samping aku bekerja kerana soal untuk kehidupan, aku berniat supaya aku dapat pahala di atas tugasan ni. Yang itulah benda yang kita kena, antara kita dengan Tuhan, mati sama saja. Sebab itu di dalam peperangan, hadis riwayat Imam Bukhari, perang mati syahid. Orang ni mati, sahabat kata mata syahid, mata syahid, mati syahid, mati syahid, mati syahid. Tapi pada satu jenazah tu Nabi kata la, Nabi tak. Inna syamlata allati akhadhaha yawma Khaybar minal maghanim lam tusibhu al maqasim yashta'ilu alaihi nara. Nabi kata tak, dia tak masuk syurga yang mati tu, kerana selendang yang dia ambil di dalam peperangan Khaybar. Bila perang, ada harta rampasan perang, buti atau hantar rampasan perang. Selendang yang dia ambil pada hari peperangan Khaybar daripada harta rampasan perang tidak mengikut maqasim, tidak mengikut peraturan pembahagian yang betul, yashta'ilu alaihi nara, menyalakan ke atasnya api neraka. Bayangkan, dia telah bayar nyawa dia. Masa tu bukan peperangan nak ada gaji, memang pergi perang dengan Nabi. Bukan kata Nabi kata yang ni gaji sebulan, tak ada. Memang for the sake of religion. Perang hanya kerana Tuhan, pada zahirnya lah, kerana Allah. Tapi dia join peperangan itu, dia ambil harta dengan cara yang tak betul dalam peperangan tu, yashta'ilu alaihi nara, tashta'ilu alaihi nar, menyala, yashta'ilu alaihi nar, menyala kepadanya api neraka. Sebab itu kita yang duduk dalam saya sama juga, bukan polis saja, mufti ke, ustaz ke, timbalan mufti ke, sama juga dengan kerja kita ni. Betul ataupun tak betul, slogan okey, zahir kerja okey, and the end of the day between us and Allah Subhanahu wa taala, di antara kita dengan Tuhan. Allah saja tahu dia ni dapat pahala atau tak dapat pahala, kenapa dia menyertai, dan apa yang dia buat ketika dia berkhidmat dan berkaitan dengan tugasan. Manusia semua ada salah. Mungkin dia ada salah di luar pada ni di rumah dia, salah yang personal, itu antara dia dengan Tuhan lah. Tapi salah yang berkaitan dengan jawatan dia, berkaitan dengan tugasan yang diberi pada dia. Sebab itu mudah-mudahan semua kita, setiap hari kita ada peluang yang sama. Hatta orang awam yang start motor bagi-bagi nak keluar, kalau dia mati masa dia pergi kerja tu, dia mati mendapat pahala fisabilillah, kerana dia keluar nak bagi makan anak isteri dia, termasuk kita juga. Tapi kalau dalam fikiran dia, dia tak pernah kata aku ni nak bagi makan anak isteri ni kerana tugas Allah Ta'ala bagi pada aku, ataupun aku nak pertahankan negara ni, Allah takdirkan dah lah nak dapat rezeki, ditakdirkan pula tugas untuk menjaga orang, keselamatan orang, Masya Allah ada ruang kebaikan untuk aku buat. Dia tak ada langsung dalam fikiran dia yang tu. Dia hanya fikir dia dapat duit, lepas tu aku selesai masalah aku. Itu kerugian tu ditanggung oleh diri dia, walaupun dia ada peluang sebenarnya untuk mendapatkan pahala yang besar. Allah. Ada soalan lagi ya? Okey, silakan tuan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bagi Datuk, yang dihormati Datuk Ketua Polis, Tuan Timbalan, tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian. Persoalan saya Datuk secara spontan Datuk. Jadi seandainya salah ketafsiran saya ni, saya mohon maaf lah. Tetapi saya ingin mengambil peluang ini untuk mendapatkan penjelasan daripada Datuk seperti mana apa yang saya tahu. Saya tertarik dengan penerangan Datuk tentang kerajaan Madani. Okey, jadi persoalan saya sekarang, di mana yang kita tahu khususnya pasukan polis kita ada ketua. Jadi seandainya kita mendapat arahan yang kita rasa khususnya macam inilah Datuk, saya bagi penerangan yang jelas. Kita tahu pemimpin yang paling besar, paling atas sekali, dia menjalankan pelaksanaan pentadbiran yang kita tahu sendiri rasanya terpesong. Di mana apa yang saya faham tentang yang bahagia Datuk bagi penjelasan kerajaan Madani, bermakna kerajaan zaman Rasulullah dulu. Jadi sekarang ni zaman Rasulullah tu ibadatnya kita kalau ibadat kita pasukan beruniform ni, kalau keluar berperang ibadat kita dapat mati syahid lah. Tapi sekarang ni sekarang mati sia-sia. Sebab apa? Kadang-kadang apa yang kita terima daripada pucuk pimpinan yang paling atas sekali sebagai pasukan polis, daripada Ketua Polis Negara. Kan? Jadi sekarang ni andainya saya nak tanya hukum. Kita tahu benda tu salah, tetapi kita sebagai rakyat ataupun anggota bawah menjalankan tugas tu, orang apa, keikhlasan dah tak ada. Sebab apa? Kita tahu benda tu salah. Sekarang ni saya nak tahu hukum. Kita dah tahu benda tu salah, tapi kita buat juga. Adakah kesalahan tu jatuh pada kita? Sebab kita dah tahu, mengapa kita tak mencegah? Ibadat kita sekarang ni Datuk lah, kita dah tahu dah. Macam dah bahagia Datuk kata tadi, pemimpin silih berganti. Kan? Tetapi masing-masing manusia mempunyai nafsu. Nafsu ni yang baik dengan tak baik itu hanya dia yang tahu. Tapi kita dah tahu dah benda tu memesong daripada apa yang nak kita buat juga. Apakah hukum yang kita terima tu? Terima kasih yang bahagia Datuk. Okey, terima kasih. Kesalahan pemimpin ataupun pemimpin yang salah ada dua keadaan. Satu, kesalahan dia. Kita yang duduk di bawah dengan pemimpin yang salah ni ada dua. Satu, kesalahan dia, penyelewengan dia. Tapi tak babit kita, tapi kita di bawah dia. Satu lagi, penyelewengan dia terbabit dengan kita. Sebab kita telah menerima arahan untuk membuat benda yang salah daripada tindakan dia. Itu dua keadaan yang berbeza. Bagi yang bahagian yang pertama, jika pemimpin itu menyeleweng, salah, tapi dia tak arahkan kita buat salah, kita tak terbabitlah dengan kesalahan dia selagi mana kita tak redha dengan apa yang dia buat. Mungkin kita tak ungkapkan, tapi kita tak setujulah dia buat salah. Kata let's say ada satu pemimpin rasuah. Saya bagi contoh senang. Lepas tu kita pula duk kena pergi jaga, dia dah ada jawatan besar lah, kita pula duk kena pergi jaga keselamatan dia lah, iring dia lah apa. Macam mana? Boleh ke tak? Bagi clear macam tu. Kalau tempat yang kita jaga dia tu tak ada kes apa, kita bukan kes jenayah apa, dia pergi melawat kementerian, dia mari melawat satu tempat, dia tu diri salah, tapi dalam tugasan kita tak salah, tugasan kita betul. Iaitu memang kalau siapa pun duduk di situ, kita akan buat benda yang sama. Itu di dalam senarai tugasan kita. Kita tak salah kerana kita tak terlibat dengan jenayah dia. Dia tanggung dosa yang dia telah buat antara dia dengan kesalahan dia. Cuma kita tak akan patuh jika sekiranya dia bagi arahan yang salah, kita tak patuh. Tapi dia tak bagi dalam kes ni. Kes yang kedua, dia buat salah, dia babit kita supaya kita buat salah sekali dengan dia. Dalam konteks negara moden macam kita ni, sebenarnya kita boleh terlepas. Sebab apa? Kita dah ada peraturan yang boleh kita buat dan kita tak boleh buat. Kalau dia arahkan yang salah, kita tak boleh ikut hanya kerana kita nak please dia. Nabi pernah lantik satu kepala untuk mengetuai satu patrol di dalam pasukan. Kemudian
pada waktu malam pada satu waktu dia marah kepada budak-budak bawah dia ni ataupun orang bawah dia ni, dia marah. Dia temper. Dia nyalakan api, dia kata kamu masuklah api ni. Jadi sahabat-sahabat tak masuk. Cuma dia bertentangan duk fikir Nabi suruh taat kepada orang yang dia lantik. Tapi dia suruh kita masuk api. Kita ikut Muhammad ni, Nabi Muhammad ni kerana tak mau masuk api. Pasal apa kita nak masuk api pula? Lama-lama dia pun dah reda, api pun dah padam. Benda ni dikhabarkan pada Nabi SAW. Nabi SAW kata, "Lau dakhaluha ma kharaju minha." Jika mereka masuk dalam api tu, dia tak keluar dah. Maksudnya, innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan hanyalah benda yang baik. Benda yang tak baik kita tak taat. Dan benda yang tak baik kita tak taat. Kalau ada arahan dia yang tak baik, kita tak taat. Ni dua. Cuma saya nak tambah bahagian yang ketiga. Kalau ada arahan pemimpin yang obvious salah, kita simple minded kita pun boleh tahu salah lah. Kita tak taat, mungkar kerana Nabi kita la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq dalam hadis Muslim. Tak ada ketaatan pada makhluk di dalam menyanggahi pencipta. Tapi kalau arahan itu kita rasa macam salah, tapi kita tak pasti salah ke tak. Kerana pemimpin kemungkinan dia ada satu ijtihad dia yang dia tak bagi tahu kita. Soal strategi umpamanya, dia suruh kita buat satu benda. Kita tak pasti, tapi dia kata ini order. Order ni ada dalam tugasan. Kita rasa boleh jadi salah, boleh jadi tak salah. Ketika itu kita taat. Pemimpin tanggung. Sebab benda ni ijtihad. Ijtihad ni kita tengok boleh lagi masuk dalam tugasan tu. Kan? Misalnya kalau dia suruh kita ambush satu tempat, kita tak pasti tempat ni salah ke tak, tapi dia bagi arahan, kita ambush lah. Pasal mungkin maklumat lain yang dia tahu yang kita tak tahu. Tapi kalau orang tak pasal-pasal tepi jalan, dia marah, dia bertengkar tadi, dia suruh kita tembak. Itu obvious lah bercanggah. Kerana apabila bertembung ijtihad pemimpin dengan ijtihad orang biasa, kita ikut ijtihad pemimpin. Dalam perkara yang kita tak pasti dia betul ataupun salah, ataupun kita tahu benda ni boleh jadi betul, boleh jadi salah. Saya buat contoh lama. Kadang-kadang benda yang kita tak tahu. Arahan kerajaan, pasang lampu siang, naik motosikal. Kita tengok apa panas pasang lampu. Misalnya dulu. Kita pasang. Pasal arahan dia. Taat dia dalam hal yang demikian. Nabi SAW pernah hantar pasukan Amr bin As pergi dalam satu pasukan kecil. Amr bin As ni brilliant, high level punya leadership, tapi baru masuk Islam. So sahabat Nabi ni, Nabi dia pilih orang berdasarkan talent. Sebab tu Nabi kata, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam idza faqihu. Yang terpilih masa jahiliyah, terpilih juga apabila masuk Islam jika dia faham. So Nabi tak sangat soal seniority, Nabi soal skill, soal keupayaan. Seniority itu soal kebaikan dalam ibadah, dalam apa dia main seniority. Tapi doa soal tugasan more kepada kecekapan. Bila nanti Amr bin As lantik dia pergi, ada beberapa kejadian yang dia buat. Pada malam hari sejuk, dia nak nyalakan api, tentera nak nyalakan api, dia tak bagi. Tentera sejuk. Dia kata yang nyala, siapa menyala aku bubuhlah api tu. Sahabat dia fikir dah Nabi lantik nak kena taat. Tapi kami sejuk, tapi lepas sabar tak nyalakan. Pagi orang tahu dia bersama dengan isteri dia, bersama dengan wanita. Dia berjunub. Sebahagian kata dia berjunub saja. Kemudian orang lain semua berwuduk, dia tak berwuduk, dia tayamum. Lepas tu dia naik jadi imam pula.
Saya dia ketua. Sahabat nak komplain, boleh ke? Orang lain berwuduk yang dia tayamum. Lepas tu masa peperangan, dia kejar musuh, tak dan habis, musuh lari, dia stop. Dia patah balik, dia balik. Benda ni sampai pada Nabi dan mereka komplain pada Nabi tentang perangai Amr bin As. Orang tanya Amr bin As, Nabi kata, apa siapa yang kau tak bagi orang sejukkan badan? Panaskan badan, sejuk. Dia kata, Rasulullah, kita duduk pada waktu malam, pada kawasan negara musuh. Musuh akan ukur kekuatan kita dengan nyalaan api tu. Sebab aku tak bagi. So Nabi kata, okey. Nabi benarkan dia. Nabi tanya, yang kau tayamum sedangkan orang lain berwuduk apa pasal? Sejuk. Dia tak tahan kalau nak mandi. Dan aku teringat Allah kata, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kamu bunuh diri kamu, Allah sayang pada kamu. Ini antara tempat dalam riwayat yang Nabi ketawa, Nabi kelak kat Amr bin As. Maksudnya Nabi endorse lah, betul lah dia sejuk kalau dia mandi, dia ketua pula. Dia tak mampu, tayamum, kerana bila orang yang tak mampu guna air boleh tayamum. Itu rukhsah, kelonggaran. Saya ceramah kat tentera berapa kelonggaran baru ni bagi orang yang duduk lah angkatan tentera, soal kasut, soal apa ni. Ini mungkin dengan polis kena buat sekali. Termasuk kejar, dia kata yang penting musuh tahu kita dah kejar dan mereka dah tewas. Kalau kita ikut mereka lagi, kita tak tahu apa penghujung. Yang penting orang Arab tahu kita menang. Nabi endorse dia. So ada benda yang bos kita buat, kita tak tahu, kita rasa macam salah, tapi kita tak confirm. Boleh jadi salah, boleh jadi betul, kita kena ikut orang atas. Kalau salah macam mana? Dia tanggung. Tapi kalau benda jelas mungkar, yang ni kita tak buat. Yang ni kita tak buat. Boleh ya? Okey ya? Okey, terima kasih. So kalau ada pemimpin rasuah, kita dia jadi menteri, kita kena pergi jaga dia, kita jaga di atas jawatan dia menteri. Bukan kita jaga seorang perasuah. Perasuah tu makan mah kena bawa dia dan kena tangkap orang yang rasuah tu. Terima kasih. Persilakan jika ada soalan-soalan yang lain. Saya nak sebut satu lagi, saya terlupa. Ada kes yang lain, kalau orang tanya. Kalaulah ada upacara yang salah, tapi dia di dalam undang-undang. Saya buat contoh lah. Ni orang bukan non-Muslim, dia dengar saya cakap ni, dia kena dengar bagi betul. Upacara agama, orang perarakkan agama lain. Kita orang Islam, kita ditugaskan pula untuk pergi jaga jalan ke jalan apa. Okey. Boleh ataupun tidak? Pertama, sebagai Muslim, orang non-Muslim ni dia jangan duk sensitif ke apa. Saya very clear. You sebagaimana orang bukan Muslim tak percaya Islam agama yang benar, otherwise you dah masuk Islam. Demikian orang Islam dia tak percaya agama lain itu benar. Itu basic punya. So bila dia tak percaya benda tu benar, maka dia tak menerima dan dia menganggap apa yang dia amalkan itu against dia punya foundation of belief. Kita punya asas kepercayaan. So kita tak percayalah. Tapi bukan semua benda yang kita pergi tolong bererti kita percaya ataupun kita sokong. Saya buat contoh. Satu orang pemabuk, dia accident. Kita doktor bawa mai hospital, dia ni mabuk accident. Tugasan doktor bagi ubat pada dia lah. Kita kata, oh mabuk biar nak mati. Tak boleh ya. Tugasan polis menjaga keselamatan. Bila dia ada tempat tu, dia kena jaga, dia kena kawal. Takut berlaku rusuhan ke orang tembak ke apa. Kerana mereka selagi mana yang upacara itu yang mereka buat itu di dalam undang-undang, tidak menghina agama Islam kita, di dalam peraturan yang dibenarkan mereka buat, kita jaga. Bukan kerana kita redha dengan akidah itu. Kita menunaikan tugasan keselamatan yang mana hak keselamatan itu dimiliki ataupun diberikan pada semua rakyat.
So jangan anggap adakah saya telah keluar Islam kerana saya pergi jaga takut berlaku rusuhan ke apa. Tak terkeluar Islam. Apa yang kita buat, tidak semua yang kita izinkan kita redha. Dalam Islam ni dia berbeza ni antara izin dan redha. Bukan semua benda yang kita izin kita redha. Banyak benda mungkin polis pun tak suka, ada perhimpunan tertentu, kita izin sebab hak dia, kita tak redha. Lah hidup kita pun ada. Saya selalu buat contoh anak kita. Anak kita nak pergi sangat satu tempat, kita tak bagi, dia duk komplain kita. Kawan dia pergilah apa, pergi misalnya. Kita kata tak payah pergilah, aku tak suka pergi tempat tu. Ayah dia kata, ayahlah kira sangat kawan. Bolehlah dia pergi. Lah kali kita nak pergi, marilah nak pinjam kereta. Kita pun bagilah kunci kereta. Kita betul-betul bagi kat dia. Bukan kita redha, kita izin. Sebab apa? Dah minta sangat. So, dalam agama dia bezakan. Kita kalau redha dengan perbuatan kufur, menjadi kufur. Tapi bukan semua yang kita benarkan kerana hak-hak tertentu, kita menjadi kufur, tak. Kita benarkan, bukan kita redha. Kerana hak dia. Ini hendaklah kita bedakan kadang-kadang. Baik. Jika ada soalan-soalan yang lain, silakan. Ada? Okey. Okey, ada. Silakan, Puan. Assalamualaikum, Profesor Datuk. Daripada saya ada dua soalan. Yang pertama berkenaan dengan pertandingan lah. Jika sesuatu pihak penganjur hendak mengadakan suatu pertandingan dan bolehkah pihak penganjur mengutip yuran pertandingan daripada peserta untuk yuran tersebut dibuat sebagai hadiah? Itu soalan yang pertama. Dan soalan yang kedua berkenaan dengan rawatan secara Islam. Kalau kita lihat sekarang di media sosial, sama ada di Facebook, TikTok dan sebagainya, saya dapat lihatlah perawat sekarang ni merawat pesakit secara live ataupun record dengan berinteraksi direct dengan jin lah tu. Jadi soalan saya di sini, macam mana kita nak bezakan seseorang perawat itu mengamalkan rawatan secara betul ataupun tidak? Maksud saya dari segi perbuatannya, bacaannya dan apa-apa yang kadang kita tak perasan sebenarnya ia bertentangan dengan apa yang diajar oleh Islam. Sekian, terima kasih Datuk. Okay, terima kasih. Saya nak tanya, saya duk bercakap ni, tuan-tuan dengar jelas ke? Saya tengok takut sound system tu. Okey, bagi soalan yang pertama, kalau sekiranya wang kutipan yuran itu adalah bertujuan sebagai hadiah, ia termasuk di dalam qimar, dia termasuk di dalam judi. Karena samalah kita pertaruhkan. Macam ni, kita kadang-kadang kita tak perasan apabila kita benda tu menjelma dalam bentuk yang lain. Kalau kita main, katalah main dam. Kadang-kadang orang main dam dia tak rasa judi, main pakau baru dia rasa judi. Kan? Main pakau, seorang 5 orang, seorang letak RM10. Siapa menang ambil RM30. Judi tak? Judi lah. Sama konsep yang mereka buat tu. Semua orang collect seorang RM100. Siapa yang menang, daripada duit RM100 itu dia dapat hadiah. Sama lah. Yang tak jadi judi, jika sekiranya hanya sebelah pihak saja, dia bukan pertaruhan dua belah pihak ataupun tiga belah pihak. Saya buat contoh. Kalau kita main dengan kawan kita, ni apa ni, badminton kan? Kita main badminton. Kita kata, jom main badminton. Kalau aku menang, malam ni hang belanja aku makan. Kalau hang menang, aku belanja hang makan. Judi tak? Judi tak? Judi lah, sama lah konsep dia.
Maksud salah satu pihak mesti menanggung rugi di atas kekalahan itu. Macam itulah konsep judi. Apa lagi konsep judi? Yang itulah konsep judi. Yang duk hilang duit bertaruh banyak-banyak tu. Kalau kau tak untung, aku untung. Itulah judi. Dia kata dah belanja makan, tak kira belanja makan ke, hatta pergi umrah pun judi juga. Kerana pertarungan. Tapi kalau dia buat macam ni, jom main lawan badminton dengan aku. Kalau hang menang, aku belanja hang makan. Tapi kalau kalah tak ada, tak apa. Itu tak judi. Itu satu pihak je bagi hadiah. Maksudnya dia dengan pilihan dia tak bertaruh. Dia beza bertaruh ni. Bila bertaruh ni dia ada galakkan orang teringin tu yang habis duit tu. Habis duit duk pergi main joran, bukan dapat apa pun. Ikan dapat sekoknya. Bini di rumah tak makan lauk pun ada. RM50, RM100 duk pergi kat kolam. Judi tu. Sama judi belaga ayam pun. Semua pakai letak duit. Apa beda dah? Ayam belaga. Tahu ayam belaga ayam. RM100 belaga ayam. Kau menang dapat RM200. Itu judi. Salah satu pihak akan kehilangan. Itulah judi. Kalau kita katakan anak kita, saya buat contoh yang ekstrim lah dulu. Kalau kau menang peperiksaan, kalau kau berjaya dalam peperiksaan ni, ayah belanja kau, ayah hadiahkan kau motosikal. Itu nama apa? Nama apa? Hadiah. Tapi kalau kau gagal, duit bank kau ayah ambil. Itu jadi judi. Sebab itu, kalau nak buat pertandingan macam tu, kalau duit yuran tu digunakan untuk makan, bayar tempat, digunakan untuk benda-benda yang lain, dan hadiah datang dari penganjur yang lain, itu tidak judi. So duit yang kita bayar tu pasal apa bayar RM20, ni dah pergi dapat makan free, dewan nak kena bayar, kan? Lepas pada tu penginapan yang lain, kos. Lepas tu penganjur ambil sikit, bubuh dalam tabung dia untuk anjur masa depan, kelab punya. Itu tak judi lah. Tak judi. Habis hadiah kena cari pihak lain letakkan. Otherwise dia judi. Cuma sebahagian dalam fatwa kita sebut tentang isu muhallil. Muhallil ni ialah kalau sekiranya 5 orang bertanding, 2 orang masuk pertandingan tu, 2 orang ni tak bayar apa. Tapi dia diberikan hak yang sama, ruang yang sama, dia tak bayar apa. 3 orang je bayar. Sebahagian fuqaha khususnya lah mazhab Ahmad, mereka menyatakan ada ruang sikit yang ni kerana ada orang memang tak bukan judi yang mesti ada orang kalah. Tak, ini jadi hadiah. Kalau dia menang, dia misalnya 4 orang pergi, 2 orang yang bayar, 2 orang lagi hak yang sama, tapi mereka tak bayar apa. Dan mereka tak menanggung rugi kalau kalah. Ini muhallil dia panggil. Tapi mungkin payah sikit tuan-tuan nak buat lah. Yang penting nak mudahkan dalam pengurusan ni, cari hadiah daripada pihak lain. Clear lah? Tak semasuk lah kadang-kadang kita dengan kawan kita pun. Jom kita main satu benda. Hang menang, aku belanja, aku menang, hang belanja. Judi. Kita kata alah RM20, dia bukan kira RM1 pun judi. Ayam, orang duk habis duit tu macam tu lah. Duk letak. Kerana dia menang, dia dapat. Kalah, kita bayar. Kita menang, kita dapat. Dia kata kawan-kawan je. Dengan kawan pun nak mau judi. Dengan musuh pun jadi judi. Cuma tak mau bagi jadi judi. Kalau aku menang, kalau hang menang, aku belanja. Kalau aku kalah, kalau aku menang, hang tak kena belanja lah. Tak jadi. Itu nama hadiah. Kita hadiahkan dia. Soalan yang kedua, pasal Siri bercakap dengan jin. Ini Tamar Jalis punya dulu cerita. Cumanya saya nak bagi clear sikit. Jin ini dia penipu. Syaitan jin ni penipu.
Maksudnya kita jangan dengan mudah ditipu oleh dia. Memang kerja dia tipu kita. Setengah orang dia pernah buat, ambil gambar Habib mana, tunjuk muka orang yang kononnya kena jin, jin pun takut. Oh, kononnya takut lah, saya tak tahu dia takut ke tak. Oh, dia kata tu menunjukkan Habib tu hebat. Kau tahu tak kata? Di barat dia orang tunjuk salib, jin tu menjerit juga. Habis itu salib tu hebat. Jin ada millions cara untuk tipu kita. Millions cara untuk tipu kita. Ada tak orang kemungkinan boleh bercakap dengan jin kerana masuk dalam tubuh sekian-sekian? Kalau dia tanya saya, ada ke tak? Memang ada lah. Dalam riwayat hadis pun ada. Dia bercakap. Dan ulama-ulama dulu pun memang menceritakan orang jin masuk dalam tubuh dan dia bercakap. Kemudian dikeluarkan. Dalam riwayat Ibnu Abbas ada Nabi tepuk belakang dan muntah keluar anak anjing hitam. Memang ada. Cumanya berhati-hati. Cerita bagi orang bercakap jin ni bukan saja semua agama buat. Jin boleh tipu. Dulu spirit come into the coin. Kan? Kemudian Arab buat nama tahdirul arwah. Panggil roh orang mati, pegang kawan ni, dia ni pun bercakap. Kalau panggil Elvis Presley, dia pun cakap. Kalau panggil Madonna, Madonna pun cakap. Dan bila cakap tu dia kata, betul lah bapa aku yang datang. Sebabnya semua benda tentang bapa aku dia tahu. Sebab apa dia tahu? Kerana yang datang itu ialah mungkin qarin, syaitan yang pernah ikut bapa dia tu masa hidup tu. Kita ni kan ada syaitan yang duk hasut kita ni. Dia ada full information mengenai kita. Walaupun certain benda dia akan miss, tapi dia ada banyak information mengenai kita. Jadi bila jumpa pula isteri dia tanya, ni abang ke? Ya. Abang dulu suka makan apa? Abang kan suka makan gulai. Ui, betul lah dia kata. Hak benda orang lain tak tahu. Dulu kita, dia pula sebut, dulu kan kita pernah, ui, benda ni bukan siapa tahu. Abah dengan mak kau je tahu. Nangislah mak dia, betul lah abah kau datang masuk tubuh dia ni. Itu qarin. Cuma kadang-kadang jin bila dia masuk dalam tubuh, memang kadang-kadang dia bercakap. Dan ada orang memang bercakap dengan jin tu, memang jin tu. Cumanya cakapan jin tu boleh jadi betul, boleh jadi dia bohong. Boleh jadi betul, boleh jadi bohong. Dia sebab tu kita tak boleh percaya semua benda. Antara benda yang dia bohong, kerana jin ni untuk apa? Untuk menimbulkan al-adawata wal baghdha, permusuhan dan kebencian antara satu sama lain. Dia masuk dalam satu tubuh, bomo pun tanya, siapa ni? Saya lah yang main ni. Siapa yang hantar? Yang hantar adalah orang belakang rumah, berkelahi. Pilah bergaduh. Jin tu tipu je, nak bagi bergaduh orang belakang rumah. Sebab itu kau percaya maklumat dia. Kerana itu kerja dia. Be careful, hati-hati. Ustaz-ustaz ke apa ke yang muncul dalam TV, buat benda-benda yang muncul dalam internet, apa semua ni, kita hati-hati dengan hal ni. Saya tak nafikan boleh berlaku percakapan. Saya personal pun banyak kali lah telah buat benda ni dan bercakap dengan yang jin yang masuk ni. Tapi kita tak pegang yang dia cakap tu. Kita tengok benda yang boleh kita pegang, benda apa yang tak boleh kita pegang. Benda apa yang kita boleh percaya. Berpuluh kali lah, kalau tak kata ratus pun, saya pun telah buat benda yang sama. Sekarang ada orang masuk jin, kita pergi, dia cakap lah. Dia tengok kita main, kita bukan, dia cakap lah. Tapi kita bukan percaya semua dengan apa yang dia kata. Berikutnya, kebanyakan yang ustaz ke siapa ke minta maaf lah kalau dia sensitif. Saya kata kebanyakan supaya ada orang yang mungkin dia dapat kecualikan diri dia. Sebahagian mereka yang tunjuk cara mereka buat dalam media sosial ni more kepada marketing, sebab nak invite orang lain main berubat dengan dia juga. Ini semua marketing. Kalau tidak, what for you nak tunjuk satu orang yang unconscious dalam keadaan tak sedar diri, bercakap di luar daripada kawalan, you keluarkan muka dia ataupun dia tu untuk ditayang pada orang ramai. Siapa mau diri dia dalam keadaan itu disiarkan pada orang ramai?
Kalau anak perempuan kita jadi macam tu, kita mau semua satu Malaysia, satu dunia tengok anak perempuan kita cakap, tak betul. Ini soal maruah, pride dia. Dia tak patut keluarkan. Tapi marketing, menjerit. Saya tak tahulah. Indonesia pun banyak saya tengok. Malaysia ni pun, yalah. Tak pelik lah negara kita ni. Dalam agama ni, agama kadang-kadang more untuk marketing dan entertainment dan untuk daripada orang mengamalkannya. Sebenarnya. Itu yang sembahyang tahajud, bubuh live tu, tengah-tengah malam tu. Yang masuk duit banyak. Itu yang timbul tahfiz. Berjuta duit dalam tahfiz tu. Tahfiz duk sengit juga. Nak collect duit. Saya cakap terus terang. Memang orang tak setuju, tapi saya cakap terus terang. Ini faktanya. So berhati-hatilah kalau muncul ada orang, tak apalah. Tapi janganlah kita tengok ustaz tu boleh bercakap dengan jin, aku pun nak pergi. Kadang-kadang Arab panggil Dajjal. Dajjal ni maksudnya, orang utara kata dajjal, betul. Betul lah bahasa. Dia boleh suruh je siapa-siapa buat jadi macam tu. Kan? So berhati-hati. Then yang berikutnya ialah istilah perubatan Islam tak patut digunakan. Semua perubatan yang memberikan kebaikan kepada orang diiktiraf oleh Islam. Pergi ke hospital pun ini perubatan yang syar'i yang Islam iktiraf. Jampi pun perbuatan yang Islam iktiraf. Tak pernah Nabi kata untuk agama Islam yang jampi saja. Sebab itu ada hadis tentang habbatus sauda, tentang ayat Quran tentang minum madu, tentang madu dan seumpamanya. Kenapa? Menunjukkan bahan juga adalah merupakan perubatan dalam Islam. Tapi sekarang ni bigot minded, sempitkan pemikiran supaya perkataan perubatan Islam tu dibolot oleh golongan yang berlebay ataupun berkepiah ataupun berustaz saja. Kalau jampi perubatan Islam, kalau halau jin perubatan Islam. Belajar punya lama tentang perubatan, macam mana nak selamatkan orang patah, orang bah, ni tak dinamakan perubatan Islam, ni perubatan biasa. What kind of religion? Apa punya agama kalau begitu? Agama ni manfaat untuk semua, apa yang memberikan manfaat untuk semua, untuk manusia, dia adalah diiktiraf oleh Islam, kan? Wallahu taala. Rancak soalan ni ada. Kan rancak soalan ni. Macam-macam. Ada lagi soalan, tuan-tuan? Perempuan sini. Jika ada lagi soalan, insya-Allah. Okey. Assalamualaikum Datuk dan Assalamualaikum semua. Saya Puan Hawati daripada Jabatan Aktiviti dan Pematuhan Standard. Ada satu soalan lah yang bermain-main di kepala saya. Baru ni saya asal daripada Kedah dan berkhidmat di sini hampir 5 tahun. Bila datang ke Perlis, saya macam teruja sikit lah berkenaan dengan soalan-soalan yang dikemukakan di luar negeri Perlis lah. Contohnya di negeri Perlis tak ada kata Bismillah baca pelan kan, doa kunut pun tak ada. Jadi soalan-soalan tu selalu saya pernah masuk jawatan integriti dan ada soalan tu yang diajukan pada saya. Bila sebut negeri Perlis, dia kata kenapa Perlis tak macam negeri-negeri lain? Dia cakap. So saya nak ulasan sikit daripada Datuk, jawapan yang boleh saya menjawab kepada soalan-soalan daripada orang luar. Kenapa Perlis dia lain daripada negeri-negeri lain? Saya rasa faham soalan tersebut. Dan ada cakap negeri Wahabi lah. Itulah yang terima kasih. Assalamualaikum. Okay, terima kasih. Sebenarnya soalan ni saya dah jawab banyak kali dah. Tapi dah tanya dalam majlis ni, saya ringkaskan lah. Ada beberapa perkara yang mungkin orang kata pasal apa tak macam orang lain. Macam contohnya bismillah perlahan. Kita pergi ke Mekah, bismillah perlahan. Madinah, bismillah perlahan. Pakistan, bismillah perlahan. India, bismillah perlahan.
Qatar, apa semua negara Arab kebanyakan bismillah perlahan. Mesir ada tempat bismillah kuat, ada kebanyakan bismillah perlahan. Turki bismillah perlahan. Morocco, Algeria, negara-negara ni bukan bismillah perlahan, tak bismillah langsung. Ketika baca Fatihah, Cuma pasal apa nampak lain perleh? Pasal negeri berjiran di atas kaul mazhab Syafi'i. Perleh pegang bukan kata bismillah perlahan, perleh kata salah. Tapi kita kata kita berpendapat yang lebih kuat dalam hal ini, bukan kita kata bismillah kuat tu salah. Kita berpendapat dalam konteks ni bismillah perlahan itu lebih kuat untuk dipegang. Kalau orang bismillah kuat, tak ada apa, tak ada perleh habaq siapa pergi sembahyang di Kedah depa bismillah kuat, hampa mufaraqah buat 2 imam, tak ada. Kita kata tahu kaul mazhab Syafi'i tapi dia tidak diamalkan. Kalau tak pasal apa tak amalkan, samalah juga pasal apa amal Syafi'i tak amal Hanbali, samalah juga. Soalan yang patah balik boleh ditanya. Kerana perleh dia tak kira kerana rantau ni orang amalkan, tak. Kita base daripada asal tahun 48, sebelum tu lagi dia memang tak mengikat. Dia hanya melihat kepada semua mazhab-mazhab ni. Tak baca kunut. Mazhab Hanafi tak baca kunut. Majoriti dalam dunia ni tak baca kunut. Mazhab Hanbali pergi Mekah, Madinah tak baca kunut. Mazhab Syafi'i baca kunut. Wilayah-wilayah yang mazhab Syafi'i. Mazhab Malik baca kunut tapi sebelum daripada rukuk baca kunut. Perleh tak baca kunut. Tak ada kata orang tak baca kunut maka orang perleh kata oh depa tu dah sesat baca kunut, tak ada. Tapi tak baca. Sebab hadis tentang kunut tu orang di perleh ni dia melihat sebagai riwayat yang datang daripada Abu Ja'far Ar-Razi daripada Rabi'ah bin Anas. Dia melihat sebagai Abu Ja'far Ar-Razi tak kuat dalam kes tu. Dan kemudian di kalangan sahabat ada menyebut innahu muhdath, ni perkara yang baru diadakan. Tapi kita tak kata bid'ah di perleh, kita kata kita tak baca. Kalau orang perleh sembahyang di tempat lain, kalau imam baca, dia ikutlah imam. Innama ju'ilal imam liyutamma bih, dijadikan imam untuk kita ikut. Manusia mengikut amalan di negeri perleh ni, amalan rasmi bismillah perlahan dan tidak kunut. Kalau ada orang perleh sembahyang di rumah dia kunut, tak ada kesalahan dalam undang-undang. Pasal ia termasuk di dalam kaul dalam mazhab-mazhab Islam, tak salah. Rasmi tak? Habis di masjid tak? Masjid rasmi. Rasmi tak? Rasmi mengikut fatwa. Habis tu kalau ada orang orang Kedah main duduk di family di perleh, tiap pagi dia kunut 2 jam pun tak apa, tapi keluar orang tu lah. Tak dianggap kesalahan. Dia bismillah kuat, bismillahirrahmanirrahim kuat, puas hati dah. Tak ada. Orang lapor kat jabat mufti, ni ada satu rumah semayang bismillah kuat baca Fatihah. Tak termasuk dalam kesalahan. Karena itu ialah khilaf di dalam mazhab yang tak diamalkan. Kalau orang lain pergi tanya, pasal apa Kedah pergi kunut? Misalnya, pasal apa Kedah pergi bismillah kuat? Majoriti dalam dunia ni orang tak bismillah. Soalan yang sama boleh ditanya lah. Kan? Macam tu lah, kenapa perleh? Soalan tu soalan public punya soalan sebab dia mungkin tak travel banyak dan tak tengok banyak. Mungkin dia tengok di negeri dia dibandingkan di perleh. Perleh ni bila mula tak kunut ni? Bila mula bismillah perlahan ni? Sejak saya jadi mufti kan? Tak. Hampir dah 80 tahun lah. Memang itu yang ada di dalam negeri perleh punya pegangan daripada asal. Details dia banyak alam kuliah saya dah hurai kan. So it's not big deal. It's not big deal. Tapi itu adalah pilihan dalam mazhab khilaf. Tapi ada benda yang perleh memang kita tak pergi buat. Kunuri arwah kita tak pergi buat. Itu cerita lain. Itu dilarang dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab lain juga larang. Kepercayaan 3 hari, 7 hari, itu all this superstition is not allowed in this country, in this state. Tak ada. Tapi kalau satu orang tu buat di rumah dia, kita tak jumpa, kita pun nak kata apa. Tapi itu superstition, cerita lain. 3 hari, 7 hari perut pecah ke apa, kita tak percaya. Makan serabai untuk perut baik, ini semua.
all this khurafat. Bomoh-bomoh karut tak ada. Alhamdulillah, siapa main ke Perlis ni dia akan tahu susah cari bomoh di Perlis ni. Susah cari bomoh di Perlis ni. Bomoh Syam itu dia punya hal. Bomoh biasa susah. Kita alhamdulillah under our control. Susah kalau orang tu dak muncul bomoh, tarik duit ke apa. Di Perlis tak ada. Alhamdulillah. Kita tidak menerima karut-marut, khurafat, superstition, semua benda yang menyebabkan merendahkan akal. It's not allowed. Agama tidak datang untuk memperbodohkan akal. Sebab tu hatta kalau dia ustaz pun, dia bawa cerita khurafat dalam masjid, cerita kartun wali terbang ke, wali masuk ke tingkap ke, dia tak akan dibenarkan berucap. Kita mau upgrade kita punya standard agama, cara fikir kita, supaya ada kelas. Dan itu tujuan agama datang. Afala taqilun, afala tatafakkarun, afala tubsirun. Tengok Quran kata, takkah kamu berakal? Tidakkah kamu berfikir? Tidakkah kamu lihat? Bukan pergi jadi bodoh. Boleh cerdik-cerdik, pencen-pencen, pergi duduk di masjid, dengar ustaz ceramah, ustaz cerita bohong pun dia percaya. Saya buat banyak contoh. Cerita karut, wali tu tak makan, wali tak makan 40 hari tak minum boleh hidup, dia percaya. Agama tak datang untuk bagi kita. Nabi pun tak makan lapak. Abu Bakar pun tak makan lapak. Itu bukan Islam. Terima kasih. Terima kasih Sahibul Samahah Datuk Mufti. Ada lagi soalan jika ada? Kokok lah. Okey, tak ada. Jadi saya kira soalan yang terakhir Datuk. Ada lagi. Berkenaan dengan yang puan yang terakhir tanya tu juga Datuk. Jadi sebahagian orang ni bila dia tengok di media sosial, dia dengar apa maksudnya ceramah-ceramah para ustaz lah. Kadang-kadang mereka ni rasa macam nampak macam memecah belahkan masyarakat. Datuk. Jadi sebahagian daripada mereka itu menuduh sekian, maka seolah-olah ada unsur-unsur ekstremisme di situ pada pandangan mereka lah. Jadi apa pandangan Datuk tentang hal ni sebagai penutup lah, insya-Allah. Tuan-tuan, agama tujuan dia menghubungkan kita dengan Allah. Nabi datang dalam satu masyarakat yang penuh dengan kepercayaan yang karut. Asalnya Mekah tu, Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi bila lama masa berjalan, Amr bin Lu'ay wak masuk berhala, wak masuk macam-macam. Akhirnya orang dah bukan panggil Allah, panggil juga selain daripada Allah. Kan? Lata, Uzza, Manat. Kalau ditanya mereka pasal apa? Liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kita ni jauh dengan Allah Ta'ala, kena cari jalan orang-orang yang dekat supaya kita doa kepada Allah. Ruang ini telah diambil oleh banyak pihak di dalam hidup ini. Dalam hidup ni. Mengambil sifat naif manusia. Awak nak beragama, awak ni jauh. Kena melalui saya. Kena melalui saya. You just follow apa yang saya kata. Itulah yang menjadi tarikat pelik-pelik bagi dekat ni ustaz. Dia tu miskin, ustaz pakai velfire dah, duk bagi duit lagi ke ustaz. Dia tu banyak kereta pun nak bubuh tak ada duit. Saya bukan kata salah kalau you ikhlas. Tapi you dah tak dapat fikir dan melihat. Kenapa lama-lama dia jadi cult? Dia jadi macam unsur pengabdian diri. Dan itu yang berlaku pada kes ayah Pin, kes apa. Dan ramai manusia, tuan-tuan, dia suka bila dia di-glorified, dia dipuja. Tak payah sangat kata siapa. Al-Imam Sufyan As-Sawri, alim besar di kalangan salaf. Dia kata, ma ra'aitu fi syai'in
aqalla minhu fi ri'asah. Ra'aita rajul yazhadu fil mat'am wal mashrab wal libas wal mal, idza nuzi'a ar-ri'asata hama 'alaiha wa 'ada. Dia kata susah kita nak tengok orang ni zuhud. Zuhud ni orang kata tak mau ambil dunia lah. Perkara yang paling payah kita nak tengok orang zuhud ni, dia kata di dalam riasah, di dalam kepimpinan, kedudukan. Kau akan tengok, kata Sufyan Asari, satu orang tu zuhud, baju zuhud, makan pun zuhud, minum pun zuhud, harta pun zuhud, tapi jika dicabar kedudukan dia, kau akan tengok dia akan bangkit mempertahankan kedudukan dia dan bermusuh dengan orang lain. Ini saya sebut normal. Tengok tu imam, Masya Allah, saleh, dah tua dah, baca surah tak keluar. Kita nak kata dia kena berhenti, dia lawan kita, dia kena berhenti jadi imam. Hal lain tu bagus, sebab apa? Nikmat jadi ketua ni, nikmat orang puja ni, nikmat pengikut ni tak sama dengan nikmat makan. Kadang-kadang orang sanggup tunjuk dia zuhud, baju koyak, kerana nak bagi pengikut dia taksub. Agama datang mencerdikkan kita supaya kita tidak be manipulated dengan hal ini. Sebab tu agama dia datang dengan dawabit, guidelines. You follow the guideline, bukan apa yang you nampak. Kalau tidak, siapa yang duduk dalam special brand apa, dia lagi tahu macam-macam cara manusia ni. Yang boleh, itu yang scam, kena scam tu macam tu lah. Agama, tuan-tuan, ini yang kita nak pertahankan, supaya agama you back kepada core dia. Orang kata perlih tu apa, asyik dia minta dalil dia. Yes, dalil. Apa bukti dia? Apa bukti dia? You kata agama suruh you kena bagi kat saya. Ini kes satu orang perempuan datang jumpa. Saya pernah cerita aku dah. Dia kahwin dengan satu orang ustaz. Saya dah bagi tahu kat polis yang lepas dulu, suruh buat report. Pasal apa dia kahwin? Dia main buat aduan di pejabat saya. Sebab dia percaya ustaz tu kata dia telah bermimpi berjumpa Nabi, Nabi menyuruh dia kahwin dengan dia. Mula-mula dia tak mau, tapi dia bila ustaz tu duk kata kau canggah arahan Nabi, dia kahwin. Habis duit dia kepada ustaz tu. Kalau kita back kepada rekod ustaz tu, kita kenal balik orang beragama. Sebab tu di Perlis ni kita kata kita tak mau siapa dah main cerita. Kalau dia cerita saya mimpi sekian-sekian, tak ada membabitkan nak manipulate orang, it's okay lah. Tapi sebahagian orang kata dia mimpi jumpa Nabi. Kalau betul you mimpi jumpa Nabi, pertama mimpi jumpa Nabi ni ada syarat. Sebab tu kita belajar dalam Syama'il, bab yang akhir tu, bab maja'a fi ru'yati Rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa awak nak cerita? Pasal apa awak nak cerita kat orang? Dalam banyak hal, saya tak kata semua, dalam banyak hal orang nak menimbulkan rasa ta'assub orang pada dia. Pasal apa nak timbulkan rasa ta'assub? Supaya tuan ikut apa yang saya kata. Kalau saya collect derma, tuan kena bagi sebanyaknya. Kalau saya panggil, tuan-tuan kena patuh. Ini soft power, tuan-tuan. Semua orang nak. Sebab tu orang politik, kita tengok, tanya orang politik, mereka dengar, mereka tahu. Mereka bukan nak jawatan tu kerana mereka nak duit. Duit mereka pun banyak. Mereka nak ni, followers yang ikut ni. Pergi majlis disambut, duduk majlis dia ni, orang datang minta itu. Bukan kerana dia orang tak ada duit. Dia orang nak kedudukan. Agama senang orang manipulate. Tengok pakai lebay, pakai serban, dia cakap, semua orang kata. Kata hamka dalam
buku dia, ayahku. Menjadi mufti di Semenanjung tu kedudukannya hebat. Bekasnya diminum orang. Kan? Bekasnya. Jika nak kahwin bismillah, anak dara siapa pun dapat. Masa tu Hamka kritik. Sebab apa? Sebab dia tak dibenarkan masuk ke tanah Melayu. Hamka kerana dituduh Wahabi. Jadi dia tak dapat, jadi tulis baca buku dia, ayahku. Macam mana dia dituduh Wahabi dan tak ikut mazhab Syafi'i, tak dibenarkan masuk ke Semenanjung, ke Melaya. Hamka. Sekarang ni orang nak sebut Hamka. Kena baca sejarah dia macam mana dia hadapi masalah pada zaman dia. Dia dituduh Wahabi dan dia dituduh sebagai keluar daripada mazhab Syafi'i. Okey, sebab tu dia datang ke Perlis, sebab Hamka ada tulis tentang Perlis. Kena angin dengan dia masa tu, kan. Okey. Sebab tu di Perlis kita nak elak benda ni. Kadang-kadang orang kata kita tak benak penceramah tu, kita tak mau karut-karut ni. Dia kata dia tak karut tapi dia telah bawa imej karut. Juga penceramah, satu penceramah tu lucah. Cakap lucah. Dan orang ni, satu orang buat lucah dia seorang-seorang, dia punya hal lah, orang tak tahu. Tapi bila dia cakap lucah di dalam masjid, orang kalau ustaz cakap boleh pula gelak, okey. Padahal cuba orang lain yang cakap. Ada satu penceramah tu cakap apa? Cakap benda lucah lah, naik motor apa ni. Boleh cakap benda-benda yang orang tak cakap lah, benda macam tu. Satu penceramah, siapa bagi saya apa ni? Dia kata bulan Syakban ni, bulan Rejab ni, digalakkan minum susu. Itu pun tak betul. Kalau kau tak tunjuk susu, kau pergi minum susu bini kau. What kind of joke? Nak buat joke lain tak apa, kau buat joke kau kaitkan pula dengan sunnah Nabi SAW. So kita tak bagi, orang kata boleh berkira, negeri lain pun tak bagi penceramah. So kita tak bagi bukan kerana dia berbeza dengan kita, dia kata boleh kunut apa, it's not our, it's okay. Itu perbezaan yang kita tak accept. Tapi pergi kepada karut-marut ni kita tak terima. Itu satu. Yang kedua, ada orang bila dia tak setuju dengan kita, dia mula create. Dia kata yang karut itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Asy'ariyah Maturidiyah. Abu Hasan Sy'ari pun tak cakap macam tu, Abu Mansur Maturidi pun tak cakap macam tu. Kemudian dia buat pula ta'rif Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah. Dia nak keluarkan geng-geng yang kritik dia ni. So Jakim ke apa-apa, be careful dengan benda-benda yang seperti ini, yang banyak yang menimbulkan kebelakangan ni permusuhan di antara satu sama lain dalam orang nak membetulkan hal-hal yang salah ni. Saya mencadangkan kepada pihak kerajaan dan konteks masyarakat madani, yang masyarakat yang saya faham follow Quran and Sunnah and lebih progresif, kena lebih tersusun dalam hal ni. Kepimpinan Jakim, Yadim, Aikim apa semua tu, hendaklah di-upgrade standard kepada pemikiran yang progresif yang dapat membawa orang Islam ke depan lah. Itu saya punya pandangan lah. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallah khairan katsira diucapkan kepada sahibus samaha Profesor Datuk Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin di atas penerangan yang cukup bernas tadi berkenaan dengan tajuk kita pada pagi ini, dan juga dalam menjawab persoalan-persoalan yang ditanyakan oleh tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi semoga kita mendapat pengajaran dengan forum, dengan diskusi yang telah dikupas oleh sahibus samahah pada pagi ini. Dan seterusnya, tanpa melengahkan lagi bicara, saya mempersilakan kembali majlis kepada Tuan Pengerusi Ustaz Zawaria untuk meneruskan atau cara yang seterusnya. Dengan segala hormat, silakan.